Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi surau kita, Surau Ihsaniyah, Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran Surau, Tuan Imam kita, Tuan Bilal kita, sidang jamaah maghrib pada malam ini, mudah-mudahan kita diberikan kesihatan berterusan dan diberikan kita kesungguhan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bulan 10 ada kuliah tak, Tuan? Tak ada, eh? Sebab saya pergi berjalan-jalan. Jadi bulan 11 ni kita sambung balik kitab kita, iaitu Himpunan Hadis Minal Insan. Malam ni kita masuk kepada, kalau saya tak silap, pasal kali itu saya tak buat pensel, catat, kita masuk pada muka surat 68. 70, ya. Dah melompat. Peringkat kedua. Itulah. Pasal suku Bona nak pergi ke Turki tu kan. Lupa pen. Peringkat kedua yang dimulai dengan pilihan yang baik, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan yang baik dalam mengamalkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat. Pilih yang terbaik ialah apabila kita dapat mengamalkan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat. Saya pernah mengumpulkan beberapa hadis. Kalau tak silap saya ada 8 hadis. Hadis ni saya kumpulkan untuk
saya melihat apa falsafah yang terkandung dalam hadis itu. Hadis ni sama. Soalan dia kepada Rasulullah. Tapi ditanya oleh sahabat yang berbeza-beza. Bukan seorang sahabat tapi ramai sahabat yang bertanya. Kalau 8 hadis tu lebih kurang 8 sahabat lah yang bertanya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyu amal afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling terbaik wahai Rasulullah? Jadi sahabat ni di masa yang lain, waktu yang lain lah, bukan satu majlis. Di majlis yang lain ditanya oleh sahabat. Rasulullah menjawab berbeza-beza. Sedangkan soalan dia sama. Ayu amal afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling terbaik? Jadi kalau satu soalan dia, satu jawapan, tak kira dah siapa tanya. Bila saya kumpulkan tu, saya dapati lebih kurang 7 atau 8 hadis jawapan dia. Jadi saya kata, soal ni sama. Diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sama. Tetapi Nabi menjawab berbeza-beza. Ada antara Nabi kata, dia kata jihad fi sabilillah. Maknanya amalan yang paling afdal ialah jihad fi sabilillah. Ada pula sahabat lain bertanya soal yang sama, Nabi menjawab, dia kata as-salah fi awwali waqtiha. Sembahyang pada awal waktu. Ada sahabat lain tanya, Nabi kata az-zakah, membayar zakat. Sahabat lain tanya, Nabi kata birrul walidaini, buat baiklah kepada orang tua kita. Ada sahabat tanya as-sadaqah. Jadilah satu kumpulan tu ada. Jadi saya pun cuba menekuninya, membaca beberapa lagi pandangan-pandangan ulama hadis, apa sebenarnya falsafah yang terkandung dalam hadis ini. Soalan yang sama, cuma penyoalnya orang yang berbeza kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jawapan yang diberikan tidak sama, berbeza-beza. Jadi situ, tuan-tuan sekalian, sebenarnya falsafah dia ialah apakah amalan yang paling afdal? Bukan 8 itu saja. Banyak sebenarnya. Falsafah dia ialah amalan yang paling afdal ialah kita buat kerja itu di saat dituntut pada waktu itu. Itulah dia konsep dia ataupun falsafah dia. Kita buat amalan, suatu amalan itu yang sangat dituntut pada saat dan waktu itu. Contohnya tuan-tuan sembahyang pergi bawa anak ke air terjun ke apa kan, kita tengok sembahyang zuhur dah masuk. Sembahyang zuhur sembahyang zuhur, tengok pentang tikar sembahyang zuhur. Memang masuk dah waktu. Masuk waktu yang afdal bukan lagi mandi menyolam, iaitu kita sembahyang zuhur. Tiba-tiba cucu kita jatuh dalam sungai. Apa amalan afdal itu? Yes, keluar sembahyang dan selamatkan nyawa. Adalah paling afdal di saat dan waktu ketika itu. Di sini dia kata pilihan yang baik dalam mengamalkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat di waktu itu. Jadi mungkin dia bergantung kepada tuntutan yang dituntut pada saat itu. Sebab hanya inilah yang akan meningkatkan darjat anda. Bukan meninggalkan. Sebab hanya inilah yang akan meningkatkan darjat kita. Tapi di masa sama kita nafikan pentingnya zikir, pentingnya Al-Quran baca. Tapi jangan kita tak sedar, di saat kita buat amalan yang dituntut saat itu, ketika itu, dan kita buat, sebenarnya dia meningkatkan kita punya darjat. Sama ada selagi masih hidup di dunia atau setelah di akhirat nanti,
Darjat kita itu akan diangkat sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita jangan tengok maknanya satu benda itu dia sia-sia. Kadang-kadang itulah peluang Allah nak angkat darjat kita dan kita bertemu satu keadaan yang mana kita kena tolong orang pada saat itu. Ya. Saya balik, bila saya ni selalu balik malam, kan? Balik malam kadang-kadang pukul 2 pagi. Jadi satu hari itu saya balik pukul 12, hampir pukul 12.45 malam. Pukul 1 dah tuan-tuan. Daripada Seremban, area daripada Seremban nak ke Senawang. Itu. Jumpalah seorang anak gadis saya bersikal tengah malam 12.45 malam. Ui, saya pun berhenti. Sebab saya tengok anak dara saya. Perempuan ni kata, ya Allah, 12 lebih kot satu ni. Seseorang dia bersikal. Baju tu cecam, baju KFC. Saya berhenti tepi. Dan saya berhenti tepi, tapi takut juga aku, dia takut saya tengok saya berhenti tu kan. Ni orang jahat mana ni? Saya pun pakai kopiah. Menandakan orang baik. Supaya dia tak takut kan. Pakai kopiah, saya berhenti. Saya pun keluar kereta. Wah, mudah-mudahan kopiah tu mengubah persepsi dia lah. Tengah malam kita berhenti kan. Saya pun dia datang dari suka, saya tahan berhenti. Dek, nak balik mana? Dia kata nak balik TTJ, taman rumah dia kat TTJ. Kerja mana? Betul. Sebab ada baju dia kan. Dia kerja KFC Seremban. Ini dah hampir 1, dek. Kenapa? Ayah tak jemput. Dia kata, ayah jemput guna apa? Tak ada motor, dia kata. Oh, sudah. Katanya, musikal ke? Dia kata, saya bekerja pakcik. Nasib baik jangan saya pakcik. Saya baru bekerja pakcik, dia kata. Oh Allah, baru bekerja, ada bersikal. Tapi agaknya dia habis jam malam kan. Saya kata dengan dia, tak apa, jom kau kayuh, pakcik belakang buat kita perlahan. Sampai tompek yang agak rasa apa sikit lah kan tuan-tuan kan. Saya pun lepaskan, saya tinggalkan dia kan. Jadi waktu itu mungkin itulah yang terbaik bagi saya, mungkin ya. Wallahu a'lam. Jadi kesian saya. Jadi saya kata tak tahulah, lepas tu tak jumpa lagi dah saya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dia buat kerja yang terbaik lah. Buat anak perempuan, saya yakin umur dia 18-19 tahun ya. Tapi kayu sikal malam-malam balik kerja. Kata kenapa ayah tak jemput? Begitu ayah jemput, dia kata ayah tak ada kenderaan motor pun tak ada. Dia kata iya juga, nak apa ayah dia, takkan nak tengok Grab pula. Jadi gaji anak berapa habis Grab je. Jadi baik, ini kerana jika yang sudah ya, anda mesti selalu ingat bahawa waktu yang sudah anda lalui itu tidak akan kembali lagi. Ini kerana jika yang sudah berlalu tidak mungkin kembali, maka pilihan untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan sudah pun tidak ada lagi. Jadi bila kita terserempak dengan satu benda yang kita rasa itulah kita kena buat dia waktu itu, buatlah. Sebab kalau tak buat waktu itu, dia akan berlalu, takkan berulang balik. Sedangkan dia sebut sini, dia kata dia akan mengangkat darjat anda. Yang sudah berjalan dan berupa kebaikan tetap menjadi amal yang soleh bagi anda. Apapun yang kita buat, yang berlalu itu dianggap sebagai amal baik kalau kita buat benda baik ya. Sedang yang buruk tetap menjadi buruk. Kalau kita benda yang tak baik, tetap jadi benda yang tak baik. Tidak boleh dilenyapkan kecuali dengan bertaubat. Kalau benda yang buruk tu tak boleh kita lenyapkan melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu bersegeralah, jangan menangguh-nangguh melakukan perbuatan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebab menangguh-nangguh adalah suatu bentuk keburukan tersendiri. Padahal kita semua tahu bahawa manusia itu selalu terganggu oleh bermacam-macam keadaan.
Berbahaya serta banyaknya pekerjaan yang mesti segera diselesaikan sehingga kesempatan yang mestinya boleh digunakan untuk beramal soleh akhirnya hilang sia-sia tanpa ada manfaat sedikit pun. Ini menunjukkan bahawasanya masa lah. Masa. Saya ada dalam kitab lembik saya tu ada satu kitab tentang satu kelebihan keajaiban masa yang telah pun diterjemahkan oleh Dr. Syahadat Mahmud. Kitab tu dalam bahasa Arab. Saya tengok bagus kitabnya tentang mengupas kelebihan masa. Kan? Sebab masa ni dia satu benda yang luar biasa tuan-tuan. Semua orang ada 24 jam. Tapi kita pernah baca tak cerita ulama-ulama dulu? Syekh Izzuddin Ibn Salam. Dia sembahyang sehari semalam sebelum dia dipenjarakan 300 rakaat. Apabila dalam penjara dia mampu buat hanya 150 rakaat dan dia menangis. Jadi kalau saya fikir macam mana tak tidur kau dia kan? Kita ambil 4 rakaat pun lepas tidur. Dah lewat dah ni, tidurlah. 4 rakaat ya. Jadi dia buat 30 rakaat. Macam mana? Inilah dia keajaiban masa. Masa itu memang tengok 24 jam. Tetapi bagaimana kalau kita membacanya ulama-ulama dulu sehingga dia mampu menulis kadang-kala berhelai-helai, berlembar-lembar kitab dalam hanya satu malam. Jadi masa tu hebat. Demikianlah hurai yang panjang lebar. Ya. Dan sangat mengesan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripadanya. Okey, yang tu saya lompat. Okey, saya lompat, saya pergi kepada muka sebelah tu, yang syair tu kita tinggalkan. Muka surat 71, perenggan yang kedua selepas syair. Sebab syair ni dia matan, bila matan kena huraikan. Bagi orang yang berjaya, waktu sangat berharga hingga mereka tidak dapat membiarkan masa berlalu begitu sahaja tanpa ada kegiatan. Masa sangat berharga. Orang-orang seperti ini selalu memegang prinsip waktu adalah wang. Waktu adalah wang. Kalau Cina memang masa adalah duit kan. Saya ingat lagi saya bekerja lepas SPM, saya bekerja di kilang buat getah pelapik kereta. Nak pergi semayang ada surau, pada kilang tak ada surau, tak bagi dah. Sini semayang mana dia kata. Wah, saya pun cari kotak. Lepas tu mana pula nak semayang? Saya pun berkomen sikit lah, bagi ruang sikit semayang. Kotak saya kotak. Saya kata, Cina masa nak semayang pun tak bagi. Lepas tu ada kawan saya tu, dia kata, nanti bila rumah dia semayanglah banyak-banyak. Dia kata, dia ingat semayang tu dihimpunkan agaknya. Okay? Kita tidak, zuhur ada waktu dia, asar ada waktu dia. Dia ingat kita mingkum peluang. You balik nanti you semayang banyak-banyak. Mana boleh. Kerana itu mereka selalu mengadakan kegiatan untuk mendorong ke arah kejayaan. Masa adalah sangat penting. Ya, masa sangat penting. Apakah negara Jepun maju pesat jika rakyatnya tidak bekerja keras? Tapi ada juga sahabat saya pergi Jepun 3 minggu di sana sebab dia kerja Petronas dan kerja juga bidang dia banyak keluar negara. Kan? Seronok je itu kan. Itu dia berbalik daripada Korea. Dia kata intahnya bagus betul lah. Kau dapat rasa macam dia waktu kan. Tapi itulah pergi Turki pun 10 hari pun tuan-tuan. Kena 4 pagi sarapan benda yang sama roti ya. Turki tuan rupanya budaya lain. Saya terperanjat. Kat seminar tu 5 bulan sampai 8 bulan. Sambung pula seminar lain 2 hari tu. Yang lebih khusus lagi lah. Jadi bila seminar tu pagi sarapan. Sarapan tak ada macam kita di sana tak ada tuan ya. Nasi lemak pun tak ada, hanya roti je. Roti je banyak je roti. Besok pagi macam tu juga. Lusa macam tu juga. Sampailah 10 bulan macam tu lah. Dia kata ini itu. Lepas tu bila seminar tu persidangan gerakan Islam sedunia kan. Saya tengok jadual tengah hari Haiti. Saya kata apa pula tengah hari Haiti ni? Kita ni sembilan kalau tengah hari tak ada Haiti lah, memang makan betul kan. Sampai tengah hari betul. Jadi dah kuih Turki lah, manis-manis betul-betul. Teh. Saya kata tak makan kau sini.
Lepas tu tengok lagi bila saya makan ni. Tok jadual saya makan. Rupa pun kena setengah makan. Itulah sekali. Saya berbual lah dengan dia. Rupanya Turki memang budaya begitu. Tengah hari tak makan. Dia makan 6.30 petang. Gitu kan? Jadi seminar tu saya pun tak tahulah kenapa saya dipanggil. Dalam hadir tu, jalan hari tu macam-macam, hebat-hebat tentang ada seorang tu daripada Amerika Syarikat dia datang. Bila Barack Obama jadi presiden, Barack Obama panggil dia menghadap. Maknanya Barack Obama panggil dia. Ustaz Azman ni siapa nak panggil? Kan? Di Malaysia pun tak tahu nama Salib kat mana. Saya rasa agaknya penganjur silap panggil ikut saya ni. Kan? Jadi situ. Cuma slot Khalid Mash'al tu dia tak datang sebab Turki tak jamin keselamatan dia, jadi slot pakai Maya je lah. Tapi dapatlah saya mengetir bersama dengan pimpinan Hamas Lebanon, Syekh Osama Hamdan pagi lah. Baik. Tak makan dia tuan. Jadi maknanya Jepun maju, berdisiplin dan memanfaatkan waktu mereka tepat. Ya? Perhatikanlah kehidupan masyarakat Jepun. Yang ni wallahu alam, saya belum pernah pergi Jepun lagi tuan, tapi kawan saya pergi Jepun. Mereka tidak membiarkan waktu berlalu begitu sahaja. Tapi apa yang saya dapat maklumat, Jepun waktu biasa balik pejabat 9 malam. Waktu biasa. Kita waktu biasa pukul 5 petang. Mereka selalu mengisi waktu kosong dengan berbagai kegiatan. Apakah kita sudah seperti mereka? Ni saya agak tak bersetuju sikit pandangan ni. Sebab Jepun satu sudut mungkin, satu sudut banyak benda yang kita tak boleh ambil lah. Satu-satu caranya bahawa Jepun dia punya institusi keluarganya dah habis. Remaja dia tidak minat berkahwin. Jadi Jepun sedang menuju negara tua. Sebab yang dah baru sekarang ni akan tua, yang lahir tak ramai. Institusi keluarga dah tak apa lagi, terjamin lagi. Sebab mereka lebih suka menyewa bilik, bukan menyewa rumah. Kita alhamdulillah menyewa rumah. Menyewa rumah kan. Tuan-tuan balik daripada Seremban, datang ke Rembau, lepas Lemon Dawi tu jumpa satu projek perumahan kan. Sudah. Ada sudah depan tu ada kan dibina rumah kedai, lepas tu belakang tu dibina perumahan. Ada 3 bentuk perumahan itu. Satu dipanggil rumah kluster, saya tak faham macam mana rumah kluster macam mana. Satu lagi rumah simidi, saya faham rumah simidi, sebab saya rumah simidi. Rumah kluster macam mana? Kembang 4 ya. Kembang 4, lepas itu rumah simidi, lepas itu banglo. Tuan-tuan tengok dibanting, dah gantung dah dibanting tu. Ya? Harga bermula dari, dia kata. Tuan tengok tak? Mana rumah kluster ke, rumah simidi ke, banglo ke, bermula dari 8xx itu koma 000, maknanya 800,000. 800,000 ni siapa nak beli tuan-tuan? Jadi saya sedang study sekarang ni, kenapa harga tu sampai 800,000 sebuah. Baik. Wallahu alam. Jadi situ mereka selalu mengisi waktu kosong dengan berbagai kegiatan. Apakah kita sudah seperti mereka? Mungkin doktor ini, apakah kita sudah mereka dari sudut menjaga waktu lah kot? Menjaga waktu. Kenyataannya adalah kita sering membiarkan waktu berlalu sia-sia. Kita lebih suka merenung dan melamun tanpa ada kegiatan sama sekali. Tapi dalam ilmu psikologi, saya baca semalam, orang yang suka termenung ini adalah lelaki. Wallahualam, saya pun membaca je. Lepas tu dia tunjuklah gambar lelaki termenung sambil okok renung. Lepas tu duduk kat pinggang kereta termenung. Betul tuan. Dia kata orang yang paling banyak termenung ialah lelaki. Tapi betul, lelaki ni betul-betul dia berfikir. Sebab beban dia berat. Ya? Tapi kalau orang yang paling banyak bercakap, perempuan. Dia bercakap. Banyak bercakap. Jadi kalau cucu tuan-tuan perempuan banyak bercakap, jangan risau. Memang itu normal lah. Ya?
Dan orang rumah kita juga kalau tak bercakap sehari tu, tuan-tuan jangan tuan-tuan risau kita. Apakah ini tidak menjadi satu pemborosan waktu? Apakah dengan perbuatan seperti itu kita akan berjaya? Tak mungkin bulan jatuh ke riba jika kita tidak berusaha menjoloknya. Jadi maknanya kita faham kitab ni, pengarang kitab ataupun Dr. Zul ini membayangkan bahawa dari segi orang Jepun dan waktu dia ke depan berbanding kita. Ya. Dari sudut lain, kalau sudut institusi keluarga, yes, kita orang Melayu Malaysia ini sangat jaga tentang institusi keluarga. Kita ke depan. Dia pun hari ini dah mulalah menunjukkan dia akan menjadi negara tua. Tapi kita alhamdulillah kan, setiap minggu kawan saya dulu dia ada satu dewan perkahwinan, sekarang dah 3 dah. Menunjukkan bahawa permintaan tiap minggu tu tak cukup. Orang kahwin je. Dewan si Rembau ni, tuan-tuan nak book hari Sabtu, kalau hari Sabtu lah, nak kena Sabtu, bulan 2 dah penuh. Hari Ahad insya-Allah boleh mencelah. Hari Sabtu habis. Saya kata, "Mak, ramai batu orang kahwin, maknanya bagus." Kan? Kalau hari Ahad mungkin boleh mencelah. Tapi kalau hari Senin insya-Allah kosong. Tak apa pula nak pakai. Tapi tuan-tuan boleh tuan-tuan. Saya berfikir juga, saya kata, apa salahnya aku buat mesti kahwin hari Senin? Banyak kelebihan dia. Orang ramai tak datang. Bajet murah. Kan? Jadi kalau apa boleh tu? Yalah aku dah jalan tak datang. Baik. Apakah kita selama ini sudah memanfaatkan waktu dengan tepat? Apakah kita buat sehari penuh dengan membuahkan hasil? Tuan-tuan sekalian, saya pergi jumpa Syekh Dr. Zakri ni. Waktu saya jumpa, saya tanya dia, "Syekh," dia kata, "Syekh sekarang ni menulis buku tak?" Tulis. Saya masih menulis buku lagi. Tapi dia tulis, dia bagi budak-budak, budak edit. Dia kata, dia tak sempat nak edit dah. Saya tanya dia, "Datuk Seri tulis buku 1 bulan berapa?" Sekarang ni dia kata, "Saya masih konsisten menulis buku sebulan 4 buah buku." Tapi berbeza-beza, tebal, nipis lah dia kata. Kalau dia tulis buku sebulan 4 buah, kita mau baca, mesti lebih lah kan. Tapi pun tak, saya pun tak habis baca tuan. Dia kata macam mana dia gunakan waktu dia. Dia ada 21 orang staf dia. Tuan-tuan kalau ada masa boleh ziarah Maktabah Abqariyah belah Labu Nilai tu. Saya pergi. Kan? Saya pergi ziarah dia. Waktu saya ziarah tu, dia hadiahkan saya buku Sahih Bukhari terjemahan yang dia terjemahkan. Ini kagum saya tuan. Sahih Bukhari disusun tu, dia telah pun habis terjemahkan Sahih Bukhari itu dalam bahasa Melayu. Dia hadiahkan kepada saya. Masya Allah, saya kata syukur betul saya. Saya pergi tu, saya tanyalah macam mana dia mencari dana. Sebab saya pun tekap kapai je dana. Tapi dia boleh. Dia kata, kalau kita buat benda baik, lepas tu jelas apa maksudnya, cerita pada orang yang tepat padanya, insya-Allah ustaz, dia kata, adalah rezeki itu. Sekarang ni dia kata, saya sebulan saya kena memikirkan gaji 21 orang staf dia. Jumlah keseluruhan itu dia kata gaji saja lebih kurang 60,000 sebulan. Saya kata, ya Allah, murah rezeki dia kan. Sehingga kan dia mampu menulis buku 4 biji sebulan. Marilah kita menghargai waktu seperti halnya kita menghargai barang perhiasan. Jika kita sudah dapat menghargainya, tentu kita tidak mensia-siakan waktu lapang meskipun sedikit. Jadi situlah tuan-tuan, saya berhenti itu, dia tak ada bahasanya bersangat. Kita masuk kepada sedikit sebelum azan, tak lama lagi azan, lagi 2 minit. Dalam Al-Quran itu kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-As. Ini biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, apa sahaja kalimah yang disebut oleh Allah dalam dia punya firman dia, kalamullah, benda itu sangat luar biasa. Cuma ilmu kita tak mampu mengkajinya. Jadi bila sebut wal asri, demi masa, bermakna masa sangat hebat. Masa itu sangat
hebat. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Sehingga Rasulullah dan para sahabat bila dia duduk berbual-bual, kemudian sebelum berpisah, dia akan tutup dengan dua perkara. Pertama sebagai tasbih kafarah. Ada orang baca tasbih kifarah, ada orang baca tasbih kafarah. Ya. Mana yang paling betul? Yang paling betul dan tepat tasbih kafarah, bukan kifarah. Kalau kifarat ni bahasa Melayu lah. Tasbih kafarah. Masuk. Dan yang keduanya, kita diajar iaitu menutup dengan membaca surah Al-As. Jadi itu ada rahsia dia terkandung. Jadi kita sambung nanti pada minggu depan tentang ulang balik tentang surah Al-As ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa? Tentu di sana ada rahsia-rahsia yang sangat hebat berkaitan dengan masa, dan saya akan cuba baca sedikit kitab yang diterjemahkan oleh Dr. Syuhada Mahmud berkaitan dengan masa, supaya kita dapat sikit manfaat, nampak sikit tentang kelebihan masa. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelaman saya. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.